Assalamualaikum dan salam sejahtera. Saya Nur Fadila binti Muhammad Rosli memegang kad matrik D202010935999. Bagi tugasan individu, tugasan yang keempat ini, saya telah memilih jenis masalah pendengaran iaitu masalah pendengaran sensori neural. Pendengaran adalah salah satu panca indera yang penting kepada setiap manusia dan pendengaran sangat penting dalam proses komunikasi. Bagi menghasilkan komunikasi yang berkesan dan jelas, memerlukan pendengaran tahap yang normal. Walau bagaimanapun, masalah pendengaran merupakan masalah yang tersembunyi dan tidak dapat ditentukan melalui pemerhatian fizikal semata-mata. Ia hanya boleh dikesan setelah menjalani beberapa ujian pendengaran. Mengikut statistik, masalah pendengaran berlaku pada setiap peringkat umur sama ada peringkat bayi, remaja, dewasa maupun warga tua. Oleh itu, pengetahuan dalam mengenali telinga anda adalah penting untuk mengetahui lebih mendalam mengenai fungsinya dan masalah pendengaran yang dihadapi. Terdapat 3 jenis masalah pendengaran iaitu masalah pendengaran konduktif, sensori neural dan campuran. Masalah pendengaran konduktif ialah sebaran jangkitan atau penyakit yang melibatkan dua bahagian telinga iaitu telinga luar dan telinga tengah. Manakala masalah pendengaran jenis sensorineural pula melibatkan patologi pada saraf auditori pendengaran manusia. Masalah jenis campuran ialah patologi yang melibatkan saraf auditori dan dua bahagian telinga iaitu telinga luar dan telinga tengah. Masalah pendengaran jenis sensori neural ini disebabkan oleh kerosakan atau jangkitan pada dalam telinga, tempat di mana koklea dan saraf pendengaran berada. Masalah ini tidak dapat dilihat secara fizikal tetapi hanya dapat dikenal pasti melalui pemeriksaan pendengaran secara menyeluruh. Sesetengah bunyi kedengaran kurang jelas menyebabkan hairutan dan masalah memahami pertuturan. Masalah pendengaran ini selalunya kekal, walau bagaimanapun ianya dapat dibantu dengan menggunakan alat bantu mendengar. Masalah pendengaran sensori neural biasanya berlaku sejak lahir sama ada pada sebelah telinga maupun kedua-dua belah telinga. Ketajaman pendengaran tidak selalunya sama pada kedua-dua belah telinga. Oleh itu, sangat penting untuk kita membuat pemeriksaan ke atas kedua-dua belah telinga secara berasingan. Rawatan rehabilitasi menggunakan alat bantu pendengaran atau implan koklea merupakan kaedah rawatan yang paling baik dalam membantu untuk masalah pendengaran sensori neural. Bahagian telinga yang terlibat bagi masalah pendengaran sensori neural. Yang pertama adalah koklea. Koklea merupakan bahagian telinga dalam yang berbentuk seperti cengkeram siput. Fungsi koklea pada telinga adalah untuk mengubah getaran suara yang dihantar dari telinga tengah menjadi signal saraf yang akan disampaikan ke otak. Yang kedua adalah salur separuh bulat. Salur separuh bulat mengawal keseimbangan badan. Salur separuh bulat terdiri daripada 3 tiub yang diisi dengan sejenis cecair yang dipanggil endolim. Pergerakan kepala akan mempengaruhi keadaan endolim. Kemudian, pergerakan endolim akan merangsang sel-sel deria untuk mengeluarkan impuls. Impuls tersebut akan dihantar ke otak untuk mengesan kedudukan dan arah pergerakan kepala. Yang ketiga adalah saraf auditori. Saraf auditori akan menghantar impuls dari koklea kepada otak untuk ditafsir. Proses ini juga di mana proses bahawa getaran bunyi ditukar dan ditafsir kepada bunyi yang kita dengar di dalam kehidupan harian seperti muzik. Seterusnya adalah tahap pendengaran. Bagi tahap pendengaran ringan, masalah pendengaran tahap ringan dapat mengesan bunyi pada intensiti antara 25 dB hingga 40 dB. Seterusnya adalah sederhana. Masalah pendengaran pada tahap sederhana dapat mengesan bunyi antara 45 dB hingga 65 dB. Pada tahap ini, suara diri sendiri menjadi lebih perlahan dan bunyi di sekeliling juga adalah perlahan. Kemudian adalah teruk.
Masalah pendengaran pada tahap teruk pula ianya mula mengesan bunyi pada intensiti antara 75 dB hingga 85 dB. Serta pada tahap masalah pendengaran paling teruk adalah di mana bunyi yang dapat dikesan ialah antara 90 dB dan ke atas. Seterusnya adalah punca masalah pendengaran sensori neural berlaku. Terdapat beberapa punca kepada masalah pendengaran di mana berpunca daripada penuaan. Penuaan merupakan salah satu keadaan di mana penuaan yang paling biasa adalah presbikusis atau kehilangan pendengaran yang berkaitan dengan usia yang semakin bertambah. Hal ini berlaku kepada mereka yang berumur antara 65 tahun ke atas. Punca kehilangan pendengaran ini berlaku dari semasa ke semasa seiring dengan umur yang semakin meningkat dan kebiasaannya berlaku pada kedua-dua belah telinga. Masalah pendengaran berlaku adalah kerana umur manusia yang semakin meningkat dan menyebabkan kefungsian tubuh badan juga turut menyusut. Punca masalah pendengaran yang seterusnya adalah disebabkan oleh bunyi. Kehilangan pendengaran daripada bunyi berlaku disebabkan oleh pendedahan kepada satu bunyi yang terlampau kuat seperti letupan, tembakan atau daripada bunyi yang lebih kuat daripada 85 dB dalam jangka masa yang panjang. Hal ini telah menyebabkan telinga tidak dapat menampung bunyi yang terlampau kuat sehingga telinga tidak dapat berfungsi dengan baik. Seterusnya adalah kecederaan atau hentakan di kepala juga menjadi punca kepada masalah pendengaran. Kerosakan pada telinga dalam kita juga boleh disebabkan oleh hentakan pada kepala yang sangat kuat seperti kemalangan jalan raya. Terhentak kepala ketika jatuh telah mempengaruhi keadaan dalam telinga. Selain itu, penyakit dan jangkitan dalam kandungan juga merupakan punca kepada masalah pendengaran. Penyakit seperti virus campak, meningitis, beguk dan rubella boleh menyebabkan kehilangan pendengaran sensorineural. Sebagai contoh, ibu yang mengandung pada 3 bulan pertama telah dijangkiti oleh virus rubella boleh menyebabkan ianya menyerang tisu-tisu janin dan menjejaskan tumbesaran, mengganggu pembentukan jantung, mata serta alat pendengaran bayi. Hal ini kerana pada peringkat 3 bulan pertama merupakan peringkat pertumbuhan janin dan bagi bayi yang telah dijangkiti rubella mempunyai risiko tinggi untuk menyebabkan bayi menjadi cacat. Seperkara lagi, dadah turut dikatakan menjadi punca kepada masalah pendengaran ini berlaku. Ini dikatakan demikian kerana lebih 200 ubat dan bahan kimia yang boleh merosakkan pendengaran. Beberapa ubat yang diketahui boleh menyebabkan kerosakan kekal termasuklah jenis ubat antibiotik tertentu, ubat anti radang dan ubat kemioterapi kanser. Pengambilan dadah yang mengandungi seperti alkohol, aspirin, kafein, kortison, quinine dan pengambilan ubat-ubatan seperti thalidomide boleh menyebabkan bayi di dalam kandungan mengalami masalah pendengaran sensorineural. Seterusnya adalah statistik pendaftaran OKU mengikut kategori sehingga Disember 2022 yang diperoleh daripada sumber orang kurang upaya di bawah Jabatan Kebajikan Masyarakat. Berdasarkan statistik menunjukkan bahawa mereka yang telah mendaftar untuk masalah pendengaran berjumlah seramai 42,494 orang mengikut semua negeri. Walau bagaimanapun, masalah pendengaran merupakan masalah yang ke-6 paling banyak mengikut negeri, di mana masalah kurang upaya yang paling tinggi didaftarkan adalah masalah pembelajaran iaitu seramai 233,760 orang. Negeri yang paling banyak mendaftar di bawah masalah pendengaran adalah negeri Selangor iaitu 6,682 orang, manakala negeri yang paling sedikit mendaftar di bawah masalah pendengaran adalah wilayah Persekutuan Labuan iaitu sebanyak 88 orang. Melalui statistik yang diperolehi ini telah menunjukkan bahawa masalah pendengaran di Malaysia tidak berada pada tahap yang teruk dan membimbangkan. Kualiti pendengaran terhadap bunyi pertuturan bagi masalah sensori neural. Kehilangan pendengaran sensori neural mempengaruhi kenyaringan dan kejelasan bunyi individu masalah pendengaran jenis sensori neural. Mereka juga akan mengalami pelbagai campuran bunyi yang menyebabkan mereka berasa tidak selesa, di mana bunyi yang lembut dan biasa adalah terlalu lembut,
tetapi bunyi yang kuat dengan cepat menjadi terlalu kuat dan ianya boleh mengganggu. Kehilangan pendengaran sensori neural boleh menjejaskan semua tahap pendengaran. Walau bagaimanapun, orang yang mengalami masalah pendengaran disebabkan oleh usia kebiasaannya mengalami masalah kehilangan pendengaran dikenali sebagai kehilangan pendengaran frekuensi tinggi yang mengakibatkan pengurangan keupayaan untuk mendengar bunyi bernada tinggi. Ramai orang yang mengalami kehilangan pendengaran sensori neural mengatakan bahawa mereka boleh mendengar tetapi mengalami kesukaran untuk memahami pertuturan yang disampaikan. Selain itu, tahap pendengaran bagi mereka yang mengalami masalah pendengaran jenis sensori neural juga menyebabkan mereka kurang melibatkan diri dalam bersosial. Ini kerana mereka sukar memahami ketika orang lain sedang berkomunikasi, terutamanya mereka yang berkomunikasi dengan laju telah menyukarkan mereka yang mengalami masalah pendengaran ini untuk membaca bibir penutur. Perkara ini sedikit sebanyak telah mempengaruhi tahap keyakinan diri mereka untuk bersosial dan berkomunikasi dengan orang lain walaupun mereka mempunyai sedikit sisa pendengaran. Kaedah komunikasi yang pertama adalah bahasa isyarat. Bahasa isyarat merupakan bahasa yang bergantung kepada kaedah komunikasi yang tidak menggunakan suara tetapi pergerakan tangan, badan dan bibir untuk menyampaikan maklumat bermaksud apa yang difikirkan oleh penutur seperti mana bahasa yang dituturkan melalui percakapan. Kaedah komunikasi yang kedua adalah bacaan bibir. Bacaan bibir merupakan kaedah komunikasi melalui memahami pertuturan dengan mengikut atau memerhatikan bibir penutur, termasuk memahami atau mentafsir hingga ke otot muka dan gerak badan penutur. Antara organ pertuturan yang terlibat dalam bacaan bibir ialah paru-paru, tengkorok, larynx, peti suara, tekak, hidung, rahang dan mulut. Kaedah komunikasi yang ketiga adalah ejaan jari. Ejaan jari adalah selari dengan konsep kod tangan bahasa Melayu di mana pembentukan kod adalah berdasarkan prinsip-prinsip yang telah ditetapkan untuk menyeragamkan bentuknya supaya menjadi ikutan dan panduan kepada pengguna KTBM. Kaedah komunikasi yang keempat adalah pertuturan Q. Kaedah pertuturan Q melibatkan sistem pergerakan tangan yang boleh membezakan bunyi-bunyi apabila melihat pergerakan bibir. Contohnya adalah p, b dan m, iaitu bunyi fitur distinktif seperti bunyi vokal dan bunyi nasalan. Kaedah komunikasi yang terakhir adalah kaedah komunikasi auditory verbal. Pendekatan ini merupakan satu kaedah di mana kanak-kanak bermasalah pendengaran diajar menggunakan pendengaran mereka untuk mempelajari bahasa pertuturan melalui alat pendengaran atau implan koklea. Secara kesimpulannya, masalah pendengaran ini perlulah diberi perhatian daripada awal lagi. Hal ini kerana masalah pendengaran ini berkemungkinan masih boleh dirawat sekiranya ia dikesan pada awal. Ini menunjukkan bahawa ibu bapa memainkan peranan yang sangat penting dalam memastikan anak-anak mereka mendapatkan pemeriksaan kesihatan bagi mengesan sekiranya anak-anak mereka mempunyai sebarang tanda-tanda yang mendorong kepada masalah ketidakupayaan. Hai, Assalamualaikum semua. Nama saya N-U-R-U-L Nurul F-A-D-I-L-A-H Fadilah. Umur saya 23 tahun. Saya suka